Oke, selamat petang saya ucapkan kepada Encik Muhammad Zaidi bin Mat Zakaria dan juga Encik Muhammad Fadli Izan bin Matmin. Oke, nama saya Elias Gesit, anak Benjamin Gesit, dan saya merupakan moderator untuk forum kita pada petang ini, di mana tajuk forum kita adalah berkenaan dengan berita palsu. Oke, sebelum itu, ingin saya bertanya kepada encik-encik, apakah pemahaman kamu tentang tajuk kita ini, iaitu berita palsu? Boleh Cik Zaidi mulakan? Okay, baik. Assalamualaikum dan juga selamat petang semua. Yang saya kasihi sahabat saya, Encik Muhammad Fadli Izan bin Matmin, Tuan Moderator dan seterusnya, hadirinlah yang menonton kita pada hari ini ya. Okay, pertama sekali ingin saya ucapkan juga terima kasih kepada pihak organizer iaitu Encik Elias kerana sudi menjemput saya pada hari ini untuk kita sama-sama berkongsi tentang isu ini. Jadi seperti yang kita tahu, berita palsu ini adalah satu fenomena yang berlaku di dunia, bukan sahaja di Malaysia yang mengalami fenomena ini, malah juga di seluruh dunia. Jadi pada pendapat saya, berita palsu ini dia adalah satu perkara yang negatif, di mana kalau kita tengok dari segi perkataan tersebut, berita ini merupakan satu informasi di mana dia boleh jadi sesuatu yang positif apabila seseorang mendapat sesuatu informasi sama ada untuk dirinya dan terus berkongsi kepada orang lain. Tetapi apabila kita masukkan pula perkataan palsu, di mana suatu informasi itu telah dipalsukan ataupun secara mudahnya kita bercakap bahawasanya informasi itu disalahartikan, maka dia akan menjadi informasi yang tidak tepat. Jadi itulah yang menjadikan dia menjadi sangat isu yang sangat negatif, maafkan saya. Jadi perkara-perkara sebegini haruslah kita bendung, daripada penularan yang lebih hebat, penularan yang lebih dahsyat kepada masyarakat kita. Jadi isu ini perlu kita pandang serius, sama ada bukan sahaja dalam negara kita maupun di mana-mana kita berada. Jadi secara amnya, bagi saya berita palsu ini adalah satu benda yang sangat tidak boleh diteruskan ataupun tidak boleh diamalkan walau di manapun kita berada. Jadi itu sahaja daripada saya mengenai dengan definisi berita palsu ini. Kita berbalik kepada moderator. Okey, terima kasih Cik Muhammad Zaidi. Seterusnya, apa pandangan Cik Fadli pula? Okey, pertama sekali terima kasih ucapkan kepada Cik Saudara Elias, Saudara Elias sebagai selaku moderator kita pada hari ini, dan juga sahabat saya Cik Muhammad Zaidi, dan seterusnya kepada para pendengar sekalian. Saya sebenarnya bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Saudara Muhammad Zaidi tadi berkenaan dengan berita palsu ini. Jika ditanya pada pendapat saya, berita palsu ini sejujurnya adalah yang sebetulnya kalau kita bahas yang senangnya adalah berita yang tak benar lah. Berita yang tak benar. Jadi apabila berita yang tak benar ini disebarluaskan kepada masyarakat, jadi perkara yang macam saudara Zaidi sebutkan tadi, dia akan membawa kepada kesan yang negatif, yang tidak baik kepada secara umumnya adalah kepada masyarakat. Jadi apabila masyarakat ini menerima berita-berita yang sebegini, tentulah membawa kesan kepada emosinya juga ataupun dalam perubahan kehidupannya juga, yang mana mungkin yang membaca berita ini, yang menerima, yang menelaah benda ini akan menyatakan bahawa ini betul ke tidak ni kan. Jadi mereka akan tanya-tanya. Jadi bila dah terlampau banyak orang share, kongsi, bila orang bercerita dalam media sosial, dalam WhatsApp, dalam Facebook dan sebagainya, masyarakat akan beranggapan bahawa itu adalah benda benar. Dan secara kasarnya saya mendefinisikan berita palsu ini adalah berita yang ada unsur-unsur yang sensasi. Bila sensasi ni orang akan mudah percaya tanpa melihat adakah perkara itu wujud ke ataupun tidak. Sebab dah ni kan kadang-kadang sorry lah saya cakap kan, yang share kadang-kadang orang yang ada, orang kata apa,
berautoriti juga, yang share ada juga yang share macam tu. Jadi contohnya kan saya sebagai seorang orang yang ada, orang kata apa, orang yang boleh dipercayai begitu kan, saya pun share benda tu. Jadi benda ni masyarakat menerima berita ini daripada orang yang dipercayai, sedangkan yang menyebarkan pun tak pasti betul-betul ataupun tidak. Jadi orang tu akan percaya. Jadi itulah benda-bendanya yang akan meneruskan rantaian-rantaian berita ini tadi. Itu pada pandangan saya sendiri. Macam saya cakap tadi, berita palsu adalah berita yang tidak betul. Wujudnya ada sifat-sifat yang sensasi yang boleh membawa kesan, emosi dan juga kehidupan dalam masyarakat. Itu saja saudara. Okey. Terima kasih kepada Cik Fadli. Okey, di sini saya ada mencari maksud definisi berita palsu kan, dan di sini merupakan apa yang saya peroleh lah daripada Kamus Dewan dan juga Wikipedia lah berkenaan dengan definisi berita palsu, di mana definisinya adalah berita palsu merupakan sejenis kewartawanan kuning atau propaganda yang terdiri daripada penyebaran maklumat salah atau olok-olok secara sengaja melalui akhbar tradisional, media penyiaran maupun media sosial dalam talian. Dan yang kedua adalah berita palsu disiarkan dengan niat untuk mengaburi mata ramai untuk mengaibkan pihak tertentu demi kepentingan kewangan atau politik sendiri, dan selalunya menggunakan tajuk berita yang sensasi, tidak jujur atau direka semata-mata untuk menggalakkan pembacaan, perkongsian dalam talian dan pendapatan klik internet, yang mana ia adalah serupa dengan tajuk berita clickbait. Tahu kan clickbait? Okay. Dan bergantung kepada pendapatan iklan yang dijana daripada kegiatan ini tanpa mengira kebenaran cerita yang disiarkan. Okay. Maksudnya di sini dia boleh jadi duit kalau kita klik sesuatu link tu kan, dia akan menjana pendapatan, dan disitulah kewartawanan kuning ini mencari berita-berita yang pelik-pelik lah, dan akan menjadikannya satu berita palsu, di mana dia akan mengubah ayat, mencipta ayat untuk seronok dibaca ataupun didengar oleh masyarakat-masyarakat. Okey, jadi kita teruskan dengan forum kita, di mana saya akan menyiarkan encik-encik dengan 3 jenis perbincangan, iaitu perbincangan ini saya dapat di mana ia adalah merupakan berita palsu lah. Saya dapat dan saya screenshot, dan saya akan masukkan ke slide ni lah. Jadi boleh kita teruskan? Okey. Boleh. Okey, perbincangan pertama di mana di sini adalah semasa berlakunya pasca pandemik COVID-19. Okey, apa yang kita lihat pada perbincangan satu ini, kita boleh lihat di mana dia ada menyatakan jadual perancangan PKP COVID-19, di mana 14 hari fasa 1, fasa 2, fasa 3, 4, 5, dan di bawah itu dia merujuk kepada dia menyatakan bahawa 29 Mei tahun 2020 baru akan dijangka pulih dengan syarat amalkan semua larangan dan berdisiplin untuk elakkan berulang. Okey, di mana yang ini KKM sendiri telah sahkan bahawa berita ini merupakan berita palsu. Okey, jadi saya ingin bertanya tentang pendapat encik-encik berkenaan dengan berita perbincangan pertama inilah. Boleh saya mulakan dengan Encik Zaidi? Okey, baik. Okey, jadi kalau kita tengok daripada slide perbincangan yang pertama ini, ini adalah berkenaan dengan ini adalah berkenaan dengan COVID-19, di mana kita tahu ya COVID-19 ni dia bukan sahaja penularan COVID-19 ni bukanlah hanya semata-mata di Malaysia, malah kita tahu penularan ini tersebar luas ke seluruh dunia. Betul. Jadi ini adalah satu isu yang sangat besar bagi semua manusia di dunia ini. Jadi disebabkan itu, sebab berlakunya kematian dan berlakunya virus yang kita yang baru dalam masyarakat kita, yang kita tidak tahu pun sebenarnya virus ini dari segi apa dan cara untuk
mengubatnya dan sebagainya. Dan disebabkan itu juga maka berlakunya banyak kematian. Jadi isu ini dia jadi lebih turun apabila wujudnya berita-berita seperti ini. Okay, macam kita ambil secara amnya lah, secara spesifiknya lah. Kita ambil di Malaysia, kerajaan dengan strategi yang bagus telah mengamalkan yang kita panggil sebagai PKP lah. Okay. Jadi tujuan PKP ini seperti yang kita tahu adalah untuk mengawal penularan COVID virus tersebut untuk lebih ramai orang yang akan terkena dan juga akhirnya boleh mengakibatkan kematian ataupun meninggal dunia. Tetapi apa yang terjadi adalah apabila wujudnya segelintir orang ini ataupun segelintir masyarakat maupun sama ada individu maupun organisasi yang cuba memutarbelitkan macam yang tadi Encik Ilyas ada katakan adalah mungkin dari segi sebabkan clickbait tadi tu kan, mereka inginkan macam benda tu supaya mereka boleh mendapatkan keuntungan. Jadi tanpa memikirkan perasaan, tanpa memikirkan kesan, tanpa memikirkan perkara yang ke depan, maka mereka pun mengambil keputusan untuk memalsukan berita tersebut ataupun membuat berita baharu yang tidak benar untuk dikongsi kepada orang ramai. Jadi secara amnya, bila wujudnya perkara ini, maka pada ketika itu disebabkan kita tidak ada pengetahuan yang luas tentang virus tersebut dan juga kita tidak ada pengetahuan yang luas tentang, kita tidak ada pengalaman yang banyak tentang PKP ini. Jadi kita pun akan merasa, of course, ramai yang akan terkesan dari segi negatif. Ramai orang yang akan rasa, ramai orang kehilangan kerja, ramai orang yang tidak tahu bagaimana untuk mereka menyusun atur masa depan mereka dan sebagainya. Jadi bagi saya perkara-perkara beginilah, bukan kita tahu yang kerajaan sekarang ini pada ketika itu kerajaan sangat konsisten dalam menangani penularan isu ini. Okay, itu kita memang ucapkan syabas dan tahniahlah kepada pihak kerajaan. Tetapi di sebalik strategi yang telah dibuat oleh kerajaan tersebut, apabila wujudnya golongan-golongan yang sebegini ini, maka itu yang kita akan nampakkan isu ini macam tidak terlalu berkesan. Disebabkan anasir-anasir yang sebeginilah. Jadi bagi saya benda ni dia bukan lagi akan mungkin satu dari segi keuntungan memang mereka akan dapat keuntungan lah untuk menyebarkan berita palsu. Tetapi dalam masa yang sama mereka akan mengakibatkan kesan yang buruk kepada masyarakat yang lain. Jadi itulah yang kita kena lebih pantau. Kita mungkin dari segi penularan itu memang kerajaan sudah ada strategi yang khusus. Tetapi dalam masa yang sama kita kena ada, kita ni sebagai rakyat biasa pun kita kena ada strategi kita bagaimana untuk kita tidak menerima semua berita itu secara bulat-bulat. Jadi itu ya bagi berita-berita sebegini, apabila kita ada tindakan yang sedemikian, jadi secara tidak langsung kita juga boleh tahu kebaikan dan keburukan tanpa kita berasa macam cemas, keliru dan sebagainya, dan cuma fokus kepada satu benda. Contohnya kita tahu untuk berita sebegini memang hanya dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara. Jadi kita tunggu sampai Majlis Keselamatan Negara itu sama ada membuat video informasi dan sebagainya, barulah kita boleh percaya. Kalau bagi saya daripada perseorangan, contohlah saya sendiri yang kongsikan benda tu tapi dengan alasan daripada Majlis Keselamatan Negara, itu bagi saya tidak tepat. Bagi saya kita harus fokus kepada satu kepercayaan. Contoh, kita tahu yang informasi sebegini hanya dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara, maka kita fokus kepada page Majlis Keselamatan Negara. Sekiranya mereka keluarkan kenyataan sedemikian, barulah kita percaya. Tapi kalau kenyataan yang dikeluarkan oleh individu-individu ataupun blog-blog daripada blog-blog individu ataupun orang yang tidak berautoriti untuk mengeluarkan kenyataan tersebut, maka bagi saya kita harus elakkan. Jadi dengan ada tindakan yang sedemikian, itu boleh membuatkan kita lebih mudah untuk mendapatkan berita yang lebih sahih dan juga mengurangkan lagi kita punya kerisauan terhadap isu ini. Jadi itu adalah sedikit daripada pendapat saya tentang berita yang sangat kiranya macam sangat kenaan COVID ni lah. Tapi tentang COVID ni yang sensasi ini tapi dipalsukan. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kembali Cik Zaidi. Dan apa pula pandangan Cik Fadli, Izan?
Okey, terima kasih Saudara Ilyas. Okey, apa yang saya lihat kepada slide yang pertama ni, sebenarnya dia punya message tu bagus. Bagus. Apa yang disampaikan tu memang bagus lah. Dia cakap elakkan untuk penularan COVID dan sebagainya kan. Itu memang bagus. Tapi kita melihat, kita berbincang pada hari ini melihat kepada kesan psikologi, kesan kehidupan masyarakat. Okey, saya ingat kita dulu kita telah masa first pengumuman perintah kawalan pergerakan. Saya yakinlah orang macam, sorry lah saya cakap benda ni memang ada gembira. Begitu. Okay, sebab gembira bukan apa, tak payah pergi kerja dan sebagainya. Okey, cuti kan. Begitu. Kemudian apabila masuk kepada peringkat PKP yang kedua, orang dah rasa lain macam. Betul? Betul. Sebab yang terjejasnya adalah yang bekerja sendiri, yang berniaga dan sebagainya. Okey, dah masuklah. Jadi apabila keluar saja, yang kita tengok tadi slide tadi tu kan, lihat satu-satu orang dah ada macam lain macam. Okay, kalau aku setahun macam ni, aku nak makan apa? Okay, aku nak buat apa kan? Mungkin kalau yang kaki tangan kerajaan itu tak ada masalah. Cuma ni yang kita bincangkan, kita lihat adalah mereka yang bekerja berniaga dan sebagainya. Jadi macam saya cakap tadi, mesej dia bagus, tapi dia punya 14 hari pasal 1 sampailah pasal 5, kemudian sambung lagi kan. Jadi benda itulah yang akan menyebabkan masyarakat ni dia akan rasa satu, of course marah. Okay, macam saudara jadi cakap tadi, kerajaan dah buat yang terbaik untuk mengekang masalah COVID ini. Jadi bila dah ada keluar ini, kerajaan tak umumkan, kerajaan tak yang buat pengumuman ni dia tak umum, sambung tak. Jadi menjadi tanda tanya kita adalah daripada mana diorang dapat benda-benda ni semua. Siapa yang keluarkan, siapa yang memberikan orang kata apa, informasi tentang ini, 1, 2, 3. Mungkin saya melihat bahawa perancangan ni untuk pemulihan ni memang ada lah ya. Cumanya untuk tarikh tu mungkin ada yang tidak tepat di situ lah. Jadi itulah yang menyebabkan saya cakap tadi, bila saya cakap tadi yang masalah emosi, macam saudara cakap tadi, saudara Zari cakap tadi, emosi, masalah kehidupan itu yang akan jadi terjejas. Sebab pertama dah habis, kedua dah habis, masuk yang ketiga, masuk yang keempat, masuk yang kelima, dia dah jadi lain. Dah lain dah di situasi itu. Jadi padahal benda tu tak pasti betul ke tidak. Jadi orang-orang dah zup nak masuk tu dicerita, ini kenapa, apa lagi ni kan. Jadi macam orang akan marah benda tu. Jadi itulah yang membuatkan kadang-kadang jadi, sorry saudara Ilyas, jadi huru-hara. Betul. Jadi huru-hara. Jadi huru-hara kat situ. Macam dia cakap tadi, semata-mata nak dapat keuntungan. Saya tak akan bercakap lah tentang keuntungan, saya akan bercakap tentang emosi tadi. Jadi benda itulah yang kata, orang kata, bila kita bercakap tentang apa orang kata, emosi ni, tentang orang nak marah ni, memanglah orang kata dia akan salahkan. Saya bukan nak blame kerajaan lah, tapi bila benda tu datang, of course orang akan percaya benda ni datang ni dari kerajaan. Begitu. Jadi sampailah kerajaan terpaksa nafikan bahawa benda ni tak betul, benda ni tak benar, dan akan menyebabkan balik-balik kerajaan umumkan balik adalah dalam WhatsApp apa, benda tak benar. Jadi apa-apa pun yang tak pasti, yang tak benar, yang tak betul, kita dapatkan daripada macam saudara Zaid cakap tadi, dapatkan orang yang berautoritas untuk mengesahkan bahawa benda ni betul-betul yang terjadi. Itu pada pandangan saya lah, saudara Ilyas dan juga Cik Zaidi. Okey, terima kasih kepada Cik Zaidi dan juga Cik Fadli untuk perbincangan kita yang pertama.
Okey, di mana perbincangan pertama kita ini merupakan perbincangan berita palsu mengenai fasa-fasa COVID lah, di mana kalau tidak silap saya, fasa COVID kita sebelum ini pun lebih kurang fasa 7 begitu kan kalau tak silap. Itu pun memang huru-hara lah sudah, sebab kita pun faham dengan situasi peniaga-peniaga, lepas tu situasi budak sekolah yang tidak dapat mendapat pelajaran, dan juga situasi pekerja-pekerja frontliner di mana mereka pun stres juga kerja 24 jam kan, dengan kekangan keanggotaan, penugasan, banyak penugasan dan sebagainya. Okey, seterusnya kita akan lanjutkan kepada perbincangan kedua, di mana perbincangan kedua ini saya perolehi daripada WhatsApp, iaitu screenshot juga, di mana di sini dia merupakan satu WhatsApp untuk menyambung pengajian tinggi di diploma, peringkat diploma dan degree dalam bahagian oil and gas lah, seperti yang kita boleh baca lah di WhatsApp ni. Dan dia beritahu, dia menyatakan bahawa habis belajar terus diserap bekerja dengan industri maritim sekitar Sarawak dan Semenanjung Malaysia. Ada term and condition jugalah. Tetapi untuk pengetahuan kita semua, maritim ni secara memohonnya adalah melalui SPA, betul kan? Jadi di sini pun dia ada memberi nombor WhatsApp, dan kalau tidak silap saya di sini apabila kita WhatsApp, dia meminta sedikit bayaran untuk masuk ke dalam pengajian ini. Jadi ini merupakan satu WhatsApp scam lah, boleh kita nampak sebagai scam lah. Tetapi WhatsApp ini telah di-share, telah di-forward sebanyak beberapa kali lah, memang forward many times lah begitu. Jadi untuk ini, apakah pandangan encik-encik berkenaan dengan isu WhatsApp yang memberikan peluang pekerjaan pengajian seperti ini? Kali ini boleh saya mulakan dengan Cik Fadli Izan untuk memberi pandangan. Okey, terima kasih saudara Ilyas. Okey. Pertama sekali, sebenarnya ini kalau nak diikutkan yang terima WhatsApp sebegini ni bukan pertama kali lah sebenarnya kan. Banyak dah. Okey. Jadi kalau tanya pandangan saya, saya macam Encik Ilyas beritahu, saudara Ilyas beritahu tadi, maklumkan bahawa bila mohon dia minta bayaran, scam. Itu yang tak betulnya lah, satu. Kemudian apabila kita melihat kepada dia punya tawaran tu, oil and gas ni, orang kata apa, gaji ni besar lah kan. Besar. Bila bergaji besar, of course orang akan tertarik, orang akan minat benda-benda yang sebegitu. Okay? Jadi apabila kita melihat kepada unsur-unsur yang macam tadilah, scammer minta duit apa, itu yang jadi yang tak betulnya. Di situ. Jadi kalau dilihat kepada dia punya kadang-kadang strategi pemasaran, strategi pun ada. Dia nak nampak menarik, dia nak nampak benda tu bagus, dia nak nampak benda tu gah, jadi dia cakaplah begitu kan. Jadi kesahihan tu, jadi orang yang nak berminat dengan benda ni, macam saya cakap tadi, ada pendapatan yang besar, tapi betul ke macam ni kan. Jadi benda tu lah yang orang akan tertarik, orang akan lihat benda tu adalah perkara yang orang kata tak salah mencuba kan, tapi bila dah cuba baru dia tahu kan. Sebenarnya saya sentuh balik contoh isu yang berkaitan dengan tadi belajar kan, belajar. Ada juga isu yang bekerja pun sama. Sebenarnya ada setengah yang minta mohon permohonan, buat ni buat itu. Kadang-kadang ada yang dia nak dapatkan kita punya maklumat.
detail sebenarnya. Tapi benda tu tak ada pun. Contoh saya bagi contoh, bekerja di sini. Okay, kalau berminat sila hantar nombor telefon, sila hantar apa orang kata apa, salinan detail pribadi, detail pribadi dan sebagainya. Tapi sebenarnya tak ada pun. Tapi itulah yang penggunaan. Dia sekarang bukan yang dah pandai kan scammer ni kan, bukan dia nak bukan pakai duit dah. Adalah benda-benda tu. Dan mungkin salah guna dokumen, maklumat diri dan sebagainya kan, itu yang kena ni lah. Tapi kalau yang begini, kalau bolehlah masyarakat kalau menerima mesej-mesej seperti begini, kena pasti dulu adakah peluang itu, adakah dia punya iklan itu betul ataupun tidak. Cuba rujuk dengan kalau ada nombor telefon tadi di mana syariah kalau tak ada lah institusi itu, tak perlulah orang kata kan. Kalau ada, tengok macam mana kalau personal kan. Kalau bagus kita pergi dulu, kalau ada orang ni jumpa dulu di college ke, contoh tadi kan, college kan ataupun sebagainya, tempat institusi tadi berhubung betul ke ada ni. Sebab kalau personal ni, kalau kita ni betul korang ni macam tu. Jadi benda-benda itulah yang kita harus kena adapt, dan masyarakat kena harus lihat bahawa kalau personal hantar-hantar dapat je terus berhubung dengan ataupun ada institusi ke apa. Kalau tak ada, kita cuba elakkanlah, tapi untuk keselamatan. Kalau ada, berhubung terus dengan institusi tadi. Itu pandangan saya daripada apa yang saya kata. Saya dari Les. Okey, terima kasih Cik Fadli. Bagaimana pula dengan Cik Muhammad Zaidi? Okey, baik. Berkenaan dengan isu ini, saya sangat-sangat setuju. Pada awalnya tadi Cik Fadli ada mengatakan bahawasanya ini juga boleh dikatakan sebagai strategi pemasaran. Okey, tetapi bagi saya, kita di Malaysia untuk menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi, kita ada guideline. Okey, kita ada guideline yang patut kita ikuti. Okey, ataupun kita ada panduan bagaimana untuk kita menyambung pelajaran. Okey, kalau kita tengok daripada iklan pun, dia telah menyatakan bahawasanya wajib lulus sekian. Tetapi untuk terms yang dia menjanjikan akan terus dapat masuk kerja itu adalah salah. Baik, itu adalah salah. Sebab apa? Kita dalam untuk kita mencari kerja ini secara amnya, tadi Cik Ilyas pun ada menyatakan spesifikasi kerja sebagai seorang maritim itu adalah berdasarkan laman web sekian. Okay? Jadi untuk mendapatkan pekerja yang sekian, kita kena mengikuti proses. Sama ada kita kena mengikuti exam psikometrik, kita kena mengikuti interview secara bersemuka dan sebagainya. Jadi dia akan menjadi palsu sekiranya ada jaminan yang dilakukan dalam iklan tersebut. Bagi saya, iklan itu sendiri tidak ada masalah langsung pun bagi saya. Itu kita boleh klasifikasikan sebagai strategi pemasaran. Tapi yang akan menjadi dia sebagai satu agak palsu di situ adalah apabila ada jaminan dalam bayangkanlah berapa rakyat Malaysia yang kita ada. Jadi kita di Sabah sahaja dari 10% daripada rakyat Malaysia yang contohlah yang menuntut dalam institusi tersebut, adakah jaminan kepada 10% rakyat Malaysia yang menuntut di situ akan mendapat kerja sepenuhnya? Jadi itu sudah otomatik akan menjadi kekilafan ataupun salah. Jadi dari situ adalah mungkin bagi saya untuk aspek yang ini Kementerian Pengajian Tinggi sepatutnya lebih memainkan peranan yang lebih baiklah dalam menapis segala iklan-iklan yang sedemikian. Jadi dan juga seterusnya memang kita tahu kita ada juga untuk marketing sebegini, contohnya kita ada MC dan sebagainya, akan terus memantau sebab ini melibatkan kita punya kaum belia. Kaum belia ni terutamanya orang yang baru lepasan SPM, mereka ni baru mau mengenali dunia dengan lebih luas. Jadi kalau sekiranya mereka dimomokkan dengan perkara-perkara yang kau akan confirm dapat kerja, usaha tu akan jadi lebih kurang dan juga komitmen tu akan jadi lebih kurang. Jadi moles. Jadi bila jadi moles, mereka tidak lagi akan explore benda-benda yang lain dan sebagainya. Cukuplah aku ambil yang ini, aku akan dapat kerja yang ini. Tetapi kesan dia apabila perkara yang dijanjikan itu tidak didapati oleh oleh mereka, maka mereka akan jadi down. Jadi
dari segi psikologinya mereka akan jadi give up. Diorang akan mudah give up, diorang akan rasa stres disebabkan mereka perlu belajar bertahun-tahun dan mungkin yuran yang dikenakan tidak semurah itu. Nah, jadi daripada situ apa yang kita boleh ambil, mereka telah mengorbankan banyak pada awalnya dan pada akhirnya mereka tidak mendapatkan apa-apa in return, maka di situ boleh mengakibatkan psikologi mereka akan jadi lebih rapuh. Mereka akan cepat stres. Dan sebab pada masa itu walaupun ada peningkatan umur, tetapi mereka kena tahu semakin meningkatnya umur itu maka mereka semakin berdepan dengan pelbagai cabaran. Jadi kalau itu pun mereka sudah down, jadi apatah lagi cabaran-cabaran yang lain. Jadi bagi saya secara peribadi, iklan-iklan yang sebegini kita harus filter, kita harus tapis sebaik yang mungkin. Sama ada dari segi pihak kerajaan, mungkin Kementerian Pengajian Tinggi boleh tapis iklan ini, MC-MC untuk penapisan media sosial dan sebagainya, dan kita sendiri pun, warga masyarakat. Kalau kita kena tahu, jangan disebabkan, ini adalah pelajaran itu benda baik, terus kita pun share lah ke grup WhatsApp. Itu pun kita kena alert itu. Sebagai seorang masyarakat, kita pun kena memainkan peranan yang sama juga. Bagaimana kerajaan memainkan peranan mereka, begitulah kita sebagai masyarakat kena memainkan peranan yang sama. Sebab apa? Kesan dia, kita tidak tahu kepada siapa. Mungkin kepada adik kita, mungkin kepada anak buah kita, mungkin kepada ahli keluarga kita. Jadi itu yang kita mau elakkan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Cik Muhammad Fadli dan juga Cik Zaidi. Oke, kemudian kita teruskan lagi dengan perbincangan ketiga kita. Oke, di sini terdapat dua screenshot yang saya kongsikan, di mana berita ini diperolehi daripada edisi Sesat yang menyatakan pengarah JSJ narkotik yaitu Dato' Ayub Han sedang berperang seorang diri dengan sindiket dadah di negara ini. Kerana ramai pegawai tertinggi narkotik dan PDRM sendiri terlibat dengan sindiket berkenaan. Ini kenyataan ini ada kita boleh tengok di sebelah kiri, dan di sebelah kanan ini adalah siaran media yang dikeluarkan oleh PDRM sendiri, yaitu Dato' Ayub Han sendiri, di mana dia menafikan laporan tersebut yang dikeluarkan oleh Telegram edisi Sesat pada 14 Jun 2022, di mana berita ini memang terbaru lah yang saya perolehi. Oke, jadi di sini saya ingin meminta pandangan daripada encik-encik berkenaan dengan apakah pandangan masyarakat terhadap ini dan sebagainya lah. Kita mulakan dengan Cik Zaidi lah, boleh? Baik, isu-isu begini ni memang bagi saya agak common lah di Malaysia ya. Saya boleh ini lebih kepada, bagi pendapat saya ini lebih kepada hal peribadi. Mungkin yang melibatkan penulis edisi Siasat ini mungkin mempunyai masalah, sama ada dari segi datuk tersebut kah ataupun anggota polis kah, kita tidak tahu. Kita tidak tahu apa yang berlaku di sebaliknya. Kita berbalik kepada isu ini memang sangat berat. Isu ini ada sangat berat sebab kalau berdasarkan kalau orang tidak tahu lah kan, macam kalau orang percaya kepada artikel yang dinyatakan oleh edisi Siasat ini yang mengatakan itu adalah edaran daripada Dato' Ayub sendiri. Jadi maksudnya daripada situ kita boleh nampak seorang pemimpin gagal memimpin anak buahnya. Jadi itu isu yang ingin dinyatakan sebenarnya, cuma menggunakan garis kata ataupun menggunakan kata-kata yang lebih baik lah, I would say. Jadi di sini satu, sebenarnya kalau ada berita sebegini, dia bukan sahaja memburukkan kita punya anggota polis mata-mata, tetapi kita juga memperlihatkan kelemahan negara kita. Itu bagi pendapat saya. Kenapa? Pertama sekali, bahagian anggota polis ataupun polis Diraja Malaysia ni adalah sebuah organisasi keselamatan yang amat dipandang tinggi di Malaysia. Jadi secara tidak langsung apabila kita melibatkan polis Diraja Malaysia, kita tahu mereka menjaga keamanan dari semua segi.
Okey, itu mereka adalah salah satu organisasi keselamatan kita yang menjaga keamanan Malaysia dari semua segi. Okey, dari semua segi. Jadi apabila berlakunya isu yang sebegini, ini bukan sahaja boleh menjatuhkan kedaulatan atau martabat sebagai seorang anggota polis, tetapi juga boleh menjatuhkan martabat sebagai seorang warga negara Malaysia. Okey, bayangkan apabila berita ini tersebar ke luar negara, walaupun mungkin sahaja mereka tidak boleh memahami bahasa Melayu yang disampaikan oleh portal ini, tapi kita sekarang di dunia yang moden ini semuanya kita boleh translate dalam sekelip mata. Jadi bila mereka mempercayai berita itu, satu, kita tahu yang polis ini adalah agensi keselamatan yang paling dikenali ataupun yang di mana-mana lah. Bila kita cakap pasal polis di seluruh dunia, mereka menggunakan polis ini sebagai agensi keselamatan. Kalaulah benda ini tersebar keluar negara, dia akan mengakibatkan pelancong-pelancong yang mungkin sepatutnya akan pergi ke dalam negara kita ini, mereka akan takut. Mereka akan percaya, sedangkan anggota polis sendiri pun mengamalkan sekian. Jadi itu boleh memburukkan negara kita. Bagi saya, penulis portal ini dia lebih kepada masalah peribadi yang mungkin mengakibatkan yang boleh mengakibatkan kemerosotan kepada negara kita dan juga kemerosotan kepada agensi ataupun PDRM itu sendiri. Jadi benda-benda, tapi yang bagusnya saya puji counterback daripada Polis Diraja Malaysia, terutamanya Datuk Ayub Khan ini sendiri yang menafikan kata-kata tersebut. Ini pun penting sebenarnya. Apabila berlakunya satu isu, terutamanya kita boleh cakap mungkin sebagai sabotage lah. Okay? Bila berlakunya isu sebegini, kita tidak boleh berdiam diri. Kalau kita lakukan, kita mungkin dikenakan hukuman dan akhirnya kita perlu meminta maaf kepada siapa yang kita telah melibatkan diri. Tetapi kalau sekiranya kita tidak lakukan, kita tidak boleh berdiam diri, kita kena bagi tahu rakyat yang kita tidak melakukan. Sama ada rakyat percaya ataupun tidak, itu adalah isu kedua. Soalnya kita kena memberitahu secara telus, sebab macam yang saya cakap tadi, dengan adanya portal yang melibatkan berita yang tidak benar ini, mereka dan tersebarnya ke luar negara, dia boleh mengakibatkan orang translate dan juga mempercayai. Tapi kalau ada counterback daripada orang yang dinyatakan, maka kita boleh salurkan juga benda itu ke negara dan orang boleh faham. Okay, sama ada orang faham ataupun tidak, itu adalah isu kedua. Jadi bagi saya itu adalah perkara yang patut kita lakukan. Dan dari segi sebagai seorang masyarakat lah, sebagai seorang masyarakat, kalau kita, contohlah, kalaupun pihak tersebut melakukan kesilapan itu secara betul, kita ada undang-undang, negara kita ada undang-undang, negara kita ada guideline yang boleh kita ikut untuk kita ketengahkan orang yang bersalah itu. Jadi jangan kita menyebarkan, untuk apa kita mau sebarkan, untuk kita mendapat backup daripada orang lain, untuk apa? Kalau cukuplah orang-orang yang penting yang kita boleh percaya. Kalaupunlah kita minta, mungkin kita tidak tahu sama siapa yang kita mau berurusan kalau sekiranya ada isu-isu yang sebegini, tapi tidak-tidaknya kita bolehlah ambil inisiatif lain. Instead of kita sebarkan berita yang tidak benar ini, kita carilah inisiatif lain supaya kita boleh mendapat jawapan kepada persoalan kita. Lagipun, bagi saya, orang ramai, masyarakat sendiri pun, kalau dari segi artikel, semua orang boleh tulis artikel, kecuali video itu dirakamkan sendiri mungkin daripada page Polis Diraja Malaysia, dan juga ada press conference daripada Datuk Ayub Khan sendiri yang menyatakan ini adalah saya menyatakan sekian-sekian dan sekian-sekian. Itu mungkin baru kita boleh percaya. Kalau setakat yang isu yang artikel daripada portal, semua kita boleh dimanipulasi ke hati kita. Media sosial. Dimanipulasi. Sebab media sosial ni kita kontrol pun kita tidak boleh kontrol sepenuhnya. Kita mungkin boleh kontrol, kita boleh kawal, tapi kita tidak boleh kawal sepenuhnya. Mungkin kita kawal bahagian ini, kita terlepas bahagian ini. Jadi sebagai masyarakat pun kita kena ambil part juga, kita kena ambil bahagian untuk sama-sama kita membantras. Terutamanya perkara-perkara yang melibatkan agensi-agensi keselamatan yang boleh orang salah anggap. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Cik Muhammad Zaidi. Dan apa pula pandangan Cik Fadlizan? Terima kasih Saudara Ilyas dan juga Cik Saudara dan juga Saudara Zaidi. Baik, kalau melihatlah kepada
apa yang telah ditunjukkan ni, saya melihat ni edisi siasat ni saya tak pernah dengar sebenarnya ni. Contohnya lah ya, apa benda ni. Sebab tu saya cakap tadi, yang pertama sekali sudah saya cakap tadi, bila sesuatu kenyataan itu adalah kita dah perolehi daripada portal ataupun individu ataupun orang yang inilah yang ada kuasa berautoriti dan sebagainya kan. Jadi apabila melihat kepada kita fokus kepada arah apa yang dinyatakan, dan contohnya pengarah JSJ Narkotik Datuk Ayub Khan sedang berperang seorang diri dengan sendiket dadah di negara ini kerana ramai pegawai tertinggi narkotik PDRN sendiri terlibat dengan sindiket berkenaan. Kemudian terus keluar secara media bahawa benda tu bukan kenyataan beliau kan. Jadi persoalan saya, yang baca tu siapa? Yang baca benda tu siapa kan? Siapa yang membaca edisi siasat sebenarnya? Itu yang saya tengah terfikir ni. Siapa yang selalu baca edisi siasat ni, siapa yang selalu follow, kan? Ya, itu yang saya tanya. Saya tertanya-tanya. Okay. Bila dah jadi macam ni, bila dah kenyataan tu adalah yang tidak benar, bermakna itu tidak benar lah, kan? Ambil kenyataan ni. Kadang-kadang ada juga penyampaian itu, mungkin penyampaian sebagai contoh lah, saya punya contoh. Mungkin kenyataan Datuk Ayub, beliau menyatakan bahawa saya ingin berperang dengan orang yang menyalahgunakan dadah, contoh. Jadi bila tahu kan, bila tu balik kan, itu contoh ya, bila dah orang yang tu tadi kan buat berperang seorang diri, seolah-olah benda tu maksudnya dia melihat tu rasuah lah kan, betul tak? Sampaikan IGP nak tukar pun kita ni lah kan, nanti pun bersokong-kong, itu maksud dia. Jadi saya nampak isu ni macam sudah dicakap tadi as personal. Personal, mungkin ada benda edisi siasat ataupun mungkin kau tulislah macam ni, tanpa memikirkan. Sebab mustahil kalau orang nak menulis ni tanpa idea, betul tak Saudara Zaidi? Mesti ada idea ni, mesti ada cerita-cerita yang dengar dan sebagainya. Jadi benda perkara ini, kalau saya melihat kepada berita palsu, berita yang disampaikan ataupun artikel tadi ni, kita tengoklah dulu siapa yang keluarkan kenyataan tu, macam betul ke dia dikeluarkan kenyataan. Benda contoh kadang-kadang dululah kan, kalau kita tengok berita kan, tengok berita kenyataan oleh sekian dan macam ni, kita percaya sikit lah kan. Ini sekarang ni banyak sangat benda-benda yang macam ni. Blogger pun ada, apa lagi, ini pun ada. Tapi sejujurnya saya dari sisi siasat ni saya tak berapa nak familiar lah. Mungkin saya apa benda dalam tu kan, nanti pasti saya tengok apa benda dari sisi siasat, apa benda yang cerita-cerita betul tak benda ni. Jadi benda-benda itulah kadang-kadang orang yang tak tahu benda ni, bila contoh kan, ada je benda-benda berita yang dia bercampur kan, ada setengah-setengah platform ni, bila dia ada cerita yang betul, jadi orang percaya. Jadi bila keluar benda ni, orang akan percaya jugalah. Dia macam tu. Dia macam mengaburi balik tadi. Sebelum ni edisi siasat ni pernah cerita pasal ini, betul lah. Betul tak? Jadi bila keluar benda ni, mestilah betul sebab dulu cerita betul. Macam itu. Jadi benda tu lah orang cakap tadi, susah juga orang cakap kita tak nak percaya kan. Jadi bila dah keluar kenyataan macam ni, betul lah ya? Orang kata apa, mencerminkan image, mencerminkan satu pasukan polis, mencerminkan tak kira jabatan mana sekalipun, kalau benda-benda ni timbul, dia melibatkan negara, melibatkan isu-isu ni, lihat kepada rasuah, lihat kan banyak kenyataan tadi tu.
oh Malaysia macam ni ke, oh macam ni ke, bebasnya kau orang kata sampai kena tukar ni apa macam orang kata apa membackup penagih apa pengedar contoh macam tu lah kan, melibatkan dadah dia kan. Jadi orang kan di Malaysia ni betul ke ni, tu satu. Jadi kalau kita ni orang yang berada di situ yang terlibat dengan contoh tadi kan, dia akan baca, dia akan tengok, dia akan cari betul ke betul. Jadi kalau orang yang contohlah mungkin ada yang tiba-tiba di remaja-remaja kampung kan, contoh orang-orang kampung ditunjuk dekat-dekat ni, tengok ni polis macam ni, jadi benda tu tak sahih balik kan. Jadi sumber maklumat tu yang diperolehi tu disebarluaskan. Jadi orang akan tengok peranggapan bahawa benda tu betul lah kan. Jadi terpaksa keluarkan kenyataan balik dan sebagainya. Jadi benda ni lah kita orang kata apa, sudah kita dah keluar tu nak cuci balik tu susah sebenarnya kan. Tapi lah, orang akan cakap alah cover je. Bila once sekali buat kenyataan macam tu, bila dah keluar kenyataan balik, orang saya ini pandangan saya lah kan, pandangan saya. Bila dah keluar kenyataan itu, kenyataan yang berat, cerita dia berat, memang berat. Jadi orang akan percayalah, dia nak cover balik lah tu, orang nak twist balik tu, oh betul lah dia salah, betul ke tu. Itu yang payah sebenarnya. Jadi benda-benda lah yang kita kena, benda-benda yang orang kata berita palsu yang sebegini, benda kenyataan yang beginilah yang harus kita hindarkan. Apa orang kata, supaya tak ada gini. Orang cakap kerana mulut binasa. Kerana pena kan, ujung pena tu ni kan, membinasakan tu kan. Tapi kalau sekarang ni menaik pun dah semua di hujung jari. Betul. Itu pada pandangan saya lah dari segi isu ni. Jadi apa yang penting adalah the basic is adalah untuk yang sebegini kita lebih dengarlah benda daripada individu ataupun orang-orang ataupun sumber-sumber yang boleh dipercayai. Bahaya. Okey, terima kasih sekali lagi Cik Izan. Okey. Ketiga-tiga perbincangan kita telah dibincangkan bersama, di mana saya melihat terdapat pandangan masing-masing lah daripada Cik Fadli Izan dan juga Cik Muhammad Zaidi. Jadi untuk sebagai penutup forum kita ni, saya ingin dengarlah kesimpulan secara menyeluruh berkaitan dengan tajuk kita, iaitu berita palsu. Okey, yang ini saya ingin Cik Zaidi lah mula dulu. Baik. Untuk terakhir lah kan kita menutup program ini. Jadi saya ingin berpesan jugalah sama ada kepada diri saya sendiri dan juga kepada masyarakat di luar sana, supaya kita kalau boleh kita jadi lebih bijak. Kita jadi lebih bijak untuk kita meneliti sama ada berita itu adakah dia sahih ataupun berita itu adalah palsu semata-mata. Kita di dalam dunia yang moden ni kita mempunyai banyak pilihan. Jadi kita mempunyai banyak pilihan, tapi walau bagaimanapun gunalah pilihan itu sebaik yang mungkin. Kita mempunyai akal, Tuhan memberikan kita akal untuk kita berfikir secara baik, secara jauh untuk kita membuat satu kesimpulan dalam apa-apa perkara sekalipun. Jadi untuk mengelakkan benda-benda sebegini, kita harus jadi lebih bijak. Bila kita bijak untuk menilai dan sebagainya, maka kita akan tahu, akhirnya kita akan tahu di mana kebenaran yang sebenar-benarnya. Jadi saya juga ingin berkongsi ataupun saya juga ingin memberitahu kepada semua orang supaya kita janganlah mengambil sesuatu berita itu secara serius apabila kita tidak tahu kesahihan berita tersebut. Jadi akhir kata daripada saya, sama-samalah kita untuk membantras berita palsu ini agar kehidupan kita pada masa akan datang sentiasa terjaga, terpelihara dan masyarakat kita di Malaysia khususnya akan dapat hidup dalam keadaan aman dan sentosa. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.
Okey, terima kasih Cik Zaidi. Bagaimana pula dengan Cik Fadlizan? Volume, sorry. Sorry ya. Okay, terima Okey. kasih. Terima kasih saudara Ilyas. Baik. Apabila kita bercakap tentang berita palsu pada pandangan saya untuk secara akhirnya lah. Sekarang ni kita dah ada akta berita palsu berita palsu. Jadi kita, saranan saya ataupun orang kata apa, pergunakanlah akta itu untuk yang lebih baik, dan juga orang kata jika ada perkara-perkara yang melibatkan isu-isu yang boleh menyebabkan keselamatan, boleh menyebabkan kemudaratan, gunakanlah akta berkenaan yang pertama. Yang kedua, tak perlulah kita nak menyebarkan sesuatu perkara tu kalau kita tak pasti sebenarnya, sebab benda ni akan bukan, sebab kita sekarang ni, kita orang ni, manusia ni berseronok bercerita tentang benda yang tak betul, cerita lah, sebab contoh kan ramai yang menyokong pun ada, itu masalah dia tu. Jadi benda perkara inilah yang kata apa kena hindar supaya tak membawa kepada kemudaratan, orang kata tak bawa kepada kesusahan. Jadi kita hidup pun okey lah kan, macam tu. Jadi secara kesimpulannya, dua perkara inilah ya, dan data yang kedua adalah berkaitan dengan pribadi diri orang itu sendiri, dan juga yang ketiga lah masyarakat. Masyarakat harus bijak memastikan bahawa berita ataupun perkara ataupun isu yang disebarkan itu, yang diperolehi itu adalah berita yang betul, tepat, dan jangan sekali-kali mudah percaya. Baca boleh, dengar boleh, tapi kena pastikan bahawa itu betul-betul okey, supaya kalau kita percaya bulat-bulat, kamu sendiri yang stres. Kamu sendiri yang orang cakap, betul ke ni, macam tu. Betul, kalau tak betul tanya. Sebab sekarang ni pun kerajaan dah ada portal kan, Majlis Keselamatan Negara pun dia dah keluarkan satu apa yang sebenarnya .my tu kan. Tengok kalau ada, semak kat situ. Kalau orang dia yang tak tahu nak guna tu, boleh tanya orang yang tahu, boleh tanya orang yang ada pengalaman begitu kan. Benda ni kena ubat lah, sebab kalau kita tak ubat, dia akan parah, dia akan menyebabkan masyarakat kita sorry lah saya cakap kan, jadi porak-poranda. Betul. Itu secara kesimpulannya saya. Itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih sekali lagi kepada Cik Zaidi dan juga Cik Fadli. Okey, bagi untuk sebagai penutup kita punya forum pada petang ini, saya juga ingin berkongsi berkenaan dengan akta yang dibuat oleh kerajaan lah, di mana akta tersebut di bawah Seksyen 211 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1988. Di mana agar tidak menyebarkan sebarang maklumat palsu menerusi SMS ataupun apa-apa media sosial. Dan jika didapati bersalah, mereka yang menyebar berita palsu ini boleh disaman tidak lebih daripada RM50,000 atau dipenjara tidak lebih daripada setahun atau kedua-duanya. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Muhammad Zaidi dan juga Cik Fadlizan untuk berkongsi pandangan, pendapat, idea berkenaan dengan isu-isu berita palsu ini. Dan akhir kata daripada saya, hashtag tidak pasti jangan kongsi. Terima kasih sekali lagi kepada cik-cik sekalian. Bye. Terima kasih. Bye, terima kasih.